Setiap negara ada kisah urban legend mereka sendiri. Di Malaysia pun telah banyak saya kongsikan kisah-kisah urban legend masyarakat kita. Apa kata hari ini kita melihat kisah urban legend dari negara lain pula? Adakah lebih menyeramkan dari kisah dalam negara kita? Dari kisah isteri yang sebenarnya sudah meninggal tetapi tetap menunggu suaminya pulang, sehinggalah kisah roh wanita menangis yang cuba menculik anak-anak anda. Hai guys, anda bersama saya Ekram. Ini adalah 5 kisah urban legend dari seluruh dunia yang menakutkan. 5. Anasi the Goatman. Urban legend kelima ialah kacukan makhluk. Itulah dia dikenali sebagai Goatman ataupun manusia kambing. Kisahnya bermula bila dia dulu adalah seorang saintis dan dia ni boleh dianggap sebagai seorang saintis gila. Apa tidaknya, dia menjalankan eksperimen terhadap kambing dengan cuba untuk memutasikan mereka. Tidak sehingga pada suatu hari, malang bagi dirinya sendiri, dia sendiri yang bermutasi menjadi separuh kambing dan separuh manusia. Dia kemudian akan mundar-mandir pada waktu malam untuk mencari mangsa yang selalunya ialah kanak-kanak. Ada juga kisah yang menceritakan Goatman ini boleh bertukar-tukar menjadi rakan, ibu, ayah, adik-beradik mangsa dan ia boleh menyerang mangsa dari dalam rumah mereka sendiri. Mengikut kisah, urban legend ini direka oleh penduduk tempatan supaya orang luar tidak masuk ke kawasan kediaman mereka. Kini menjadi antara kisah urban legend yang menakutkan. 4. Menak Prakanong. Menak Prakanong ataupun Nang Nak. Ini adalah legenda urban di Thailand yang pernah popular di Malaysia sekitar tahun 2000 dahulu. Kenapa? Sebab kisah Nang Nak ini pernah diadaptasikan menjadi beberapa buah filem. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang dikenali sebagai Nak dan suaminya yang dikenali sebagai Mak. Mereka tinggal di persisiran sungai di Thailand. Tidak sehingga Mak dipanggil untuk menjadi tentera, Nak tinggal berseorangan. Sebelum suaminya pergi, istrinya berjanji untuk menunggu dia pulang. Dengan itu, istrinya Nak ditinggalkan pada waktu mengandung. Malang bagi istrinya, dia meninggal semasa melahirkan anak. Disebabkan cinta Nak terhadap Mak sangat mendalam, roh Nak tidak mahu pergi dari bumi. Dia tetap menanti kepulangan suaminya di rumah dan menjadi penunggu di rumah mereka. Orang kampung tahu tentang kematian Nak ini, tetapi bila suaminya pulang, mereka hanya mendiamkan diri. Sehinggalah suatu hari, suaminya kembali dari menjalani latihan tentera. Dia pulang ke rumah dan disambut oleh roh Nak yang dilihat sebagai seorang manusia. Tetapi pada hakikatnya, itu adalah hantu Nak. Walaupun suaminya sedih dengan kematian anak mereka, tetapi dia tetap gembira hidup bersama dengan Nak yang dia tidak tahu sebenarnya seekor hantu. Tidak sehingga pada waktu senja, semasa hantu Nak menyiapkan makanan, limau yang sedang dihiris jatuh ke bawah tanah rumah. Suami Nak yang pada waktu itu berada di bawah melihat limau tersebut terjatuh. Tapi bukan itu sahaja, dia juga melihat satu tangan yang sangat panjang datang dari atas rumah mengambil semula limau tersebut. Suaminya akhirnya tahu yang Nak sudah lama meninggal dunia dan itu adalah hantu Nak. Suaminya kemudian mendapatkan bantuan untuk menghantar roh istrinya ke alam kematian. Itulah kisah legenda urban Menak Prakanong. 3. Hanako-san, budak perempuan di dalam tandas. Kalau kita di sini ada melati yang menghantui hostel. Di Jepun, mereka ada Hanako-san. Nama ini bukanlah semangat yang asing lagi di kalangan pelajar sekolah di negara matahari terbit itu. Legenda menceritakan yang Hanako-san akan menghantui tandas perempuan tingkat 3 sesebuah sekolah dan akan mengganggu mereka yang berada di tandas, khususnya yang berseorangan. Hanako-san menyerupai seorang budak kecil yang berambut pendek dan memakai skirt merah. Ada pantang larang kepada mereka yang pergi ke tandas sekolah, iaitu mereka harus mengetuk pintu tandas sebanyak 3 kali dan bertanya, "Adakah Hanako-san di sini?" Kalau tiada jawapan, maka tandas itu selamat untuk digunakan. Tapi kalau ada yang menjawab dari dalam tandas iya, maka beredarlah mereka dari tandas tersebut mencari tandas yang lain. Kepada mereka yang tidak bernasib baik, akan ada tangan berdarah muncul dari bawah pintu tandas menarik kaki mereka masuk ke dalam. Mereka percaya di dalam ialah neraka.
Kepada pelajar-pelajar yang nakal pula, mereka akan mencari tandas tingkat 3 di sesebuah sekolah dan cuba menyeru anak kosan untuk datang. Asal-usul urban legend ini pada asalnya ditulis oleh Michael Dylan Foster yang menulis The Book of Yokai, Mysterious Creature of Japanese Folklore pada tahun 1950-an dahulu, yang kini menjadi antara kisah urban legend popular di Jepun. 2. La Pasadera, wanita tinggi yang sedang memerhati. Macam mana kalau ada seseorang yang memerhati anda dan ahli keluarga di rumah ketika anda dan ahli keluarga sedang makan, sedang menonton TV di ruang tamu, sedang berada di bilik masing-masing, tidak sehingga anda dan ahli keluarga tersedar ada bunyi pelik datang dari atas bumbung seperti orang merangkak, orang dengan kuku yang sangat panjang. Bunyi itu akan mengikut di mana sahaja anda dan ahli keluarga berada. Itulah kisah La Pasadera, seorang semangat wanita yang menunggu untuk mengganggu seseorang. Lebih tepat lagi, dia akan menunggu seseorang itu habis makan. Dan bila orang tu kenyang, dia akan mengikut mereka masuk ke dalam bilik. Dia kemudian akan duduk di atas perut membuatkan mangsa tidak dapat bergerak. Walaupun dia sedar, tetapi dia tidak dapat menjerit ataupun menggerakkan tubuh badan. Bunyi macam sama dengan kisah urban legend kita, iaitu dihimpit oleh hantu, di mana mangsa tidak dapat bergerak dan menjerit ketika tidur. Apa-apa pun, janganlah selepas ni kalau ibu suruh kita solat tarawih, kita bagi alasan kena ganggu dengan La Pasadera pula. 1. Maria, the Weeping Woman. Bayangkan anda sedang berseorangan, tidak kiralah di rumah, di hostel, di bilik ataupun sebagainya. Tiba-tiba anda terdengar suara wanita menangis. Kalau kita di sini, mungkin itu adalah sebuah pontianak yang cuba mengganggu anda. Tapi kalau di Meksiko, kelibat perempuan menangis ini dikenali sebagai Maria ataupun La Llorona. Berambut hitam panjang, berbaju putih dan seluruh badannya basah seperti baru sahaja terkena hujan. Kisah asal Maria ini sangat menyedihkan. Legenda urban menceritakan bila semasa dia masih hidup dahulu, dia kecewa disebabkan suaminya sudah tidak mahukan Maria dan dia ditinggalkan. Kecewa dengan si suami, dia kemudian membawa anak-anaknya dan membuang mereka satu persatu di sungai sebelum dia sendiri terjun. Tapi tidak beberapa lama selepas itu, di sebalik air sungai yang deras, dari tengah-tengah sungai, dia melangkah ke tebing. Kenapa dia tidak mati? Sebab rohnya tidak diterima langit. Dia kini menjadi roh yang menghantui kawasan sekitar Meksiko. Dia akan menangis teresak-esak sambil menangis, "Ay mehijos" ataupun "Oh anak-anakku". Apa yang lebih menakutkan ada ketika Maria akan menyerupai seorang wanita yang biasa sebelum dia menarik tangan kanak-kanak di jalan. Kanak-kanak tadi menyangka itu adalah ibu mereka akan mengikut sahaja di mana Maria membawa mereka. Mereka kemudian akan dibawa menuju ke sungai. Tidak sehingga perlahan-lahan dia mula berubah menjadi wajah sebenar dan menangis teresak-esak. Barulah kanak-kanak tadi sedar itu bukan ibunya, tetapi itu adalah roh Maria, the Weeping Woman, La Llorona. Mungkin anda ada kisah yang ingin dikongsikan kepada semua. Mungkin anda tidak tahu di mana untuk berkongsi kisah ini, ataupun mungkin anda jenis yang gemar untuk membaca kisah-kisah seram dan juga kisah misteri. Hai Goers, sukacita dimaklumkan sebuah aplikasi yang dinamakan Kisah Misteri boleh dimuat turun di App Store dan juga Google Play. Ini adalah sebuah aplikasi di mana anda boleh berkongsi dan juga membaca kisah-kisah seram. Cara untuk anda berkongsi kisah seram, anda tekan menu dan tekan hantar kisah. Isikan maklumat-maklumat yang diperlukan seperti nama anda, email anda, tajuk dan juga kisah anda. Hanya kisah yang menarik sahaja yang akan dimuat naik di aplikasi untuk dibaca oleh semua goers. Ini adalah sebuah platform baru untuk kita berkongsi kisah-kisah seram. Sebelum ni ramai yang tanya dan ramai yang cuba berkongsi kisah mereka, dan sekarang kita mempunyai satu tempat sahaja. Sekali lagi, Kisah Misteri adalah sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Kisah-kisah yang menarik akan dipaparkan bukan sahaja di aplikasi tetapi juga di Kupi-Kupi Go Seram. Jadi apa tunggu lagi? Pastikan anda jadi sebahagian daripada mereka yang berkongsi kisah di aplikasi Kisah Misteri.
Terima kasih kerana menonton. Itu adalah antara kisah urban legend daripada negara-negara luar. Mungkin kalau anda mahu lagi saya rungkai lebih banyak kisah urban legend dari negara luar, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Di antara kisah-kisah ini, mana satu yang anda rasa paling menakutkan? Dan mungkin anda mempunyai kisah urban legend yang anda tahu, tinggalkan juga di ruangan komen di bawah. Macam biasa, semoga video ini bermanfaat untuk semua. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.